Namanya adalah nama saintifik, saya tak ingat nama saintifik. Warna dia, warnanya adalah warna brown, warna kayu. Jadi selepas itu barulah stabil banyak benda. Bila kita buat, kita letak kat situ, banyak benda saya boleh dapat ilham, dapat idea lah. Boleh. Ya. Sifat kot. Sifat kot. Boleh. Boleh. Nenas tu dipotong sebagai simbol atas meja. Lalat tu tak letak. Pasal dia mengawal radiation. Bau yang lalat nak bau tadi tak dapat pasal dah serap. Tak payah. Yang tu semua jangan buang. Ini itu Fibonacci. Itu bentuk Fibonacci jangan buang. Yang tajam semua jangan buang. Bawa sampai bagi tegak lagi. Jangan. Pasal itu dia punya bentuk. Bentuk dia. Nanti kalau dia penyerap bau, jadi lalat pun confuse dengan radiasi bau yang sepatutnya dia datang. Jadi buat kita tengok. Fantastic. Ya. Ya, betul. Betul kalau macam apa, kalau ada teh bunga daripada bunga ros, itu yang terbaik punya teh lah. Teh antioksidan. Ya. Warna merah, warna-warna yang sesuai. Warna merah boleh untuk darah kita. Tanya kan, kalau orang yang bela ikan puyuh tu, itu ada benda-benda tak bagus. Dia tu pergi pada ikan puyuh tu ada dia punya saintifik tu. Saintifik dia tu lah, kita tengok kulit dia, kulit ikan puyuh memang betul-betul Fibonacci. Dia punya susunan kulit tu memang Fibonacci yang sangat cantik, betul pun semua. Dan ikan puyuh kalau sekiranya mati, semut pun tak gigit dan ulat pun tak ada. Itulah Fibonacci dia tu. Kalau ikan lain mesti berulat kan? Ikan puyuh tak ada ulat. Dia tak keluarkan ulat. Semua benda ada ulat. Kita mati pun keluar ulat. Bila jadi bangkai kan? Tidak ikan puyuh. Makan banyak ikan puyuh tak apa. Tapi jangan bila sakit banyak makan ikan sebilang. Semua ikan-ikan berbisa tak boleh makan. Yang paling penting saya nasihatkan dua hari lagi, jangan makan cendawan. Pasal cendawan akan memutuskan isyarat-isyarat kimia di otak kita. Dia memutuskan isyarat-isyarat kimia melalui neurotransmitter antara akson dan dendrit. Dia di message tak sampai. Maka itulah sebab kita kena sawan. Sawan tu salah satu. Ataupun kita kena paranoid. Paranoid macam kita ambil ganja, macam kita ambil dadak. Seumpama kita ambil cendawan tadi. Nanti banyak benda. Bila mesej minda tak sampai dan tak laju, apa yang buat? Semuanya banyak halangan. Semua maklumat protein, because protein yang ada dalam cendawan akan membuatkan semua maklumat itu tak jadi. Macam semua illusion saja. Tak zahir-zahir juga. Dan dia cakap boleh cancer untuk itu teori yang tak jelas lah. Jepun lah. Dakwaan lah. Tapi sebahagian besar orang makan cendawan, memang dia punya metabolism dia akan menjadi lemah. Jadi kalau dia punya darah jenis O, dia cepat gemuk lah. Sepatutnya potensi gemuk untuk tu lambat, jadi cepat lagi. Dan kesannya bukan ketika itu, kesannya adalah lama nanti. Dan nanti bila kita cendawan tu kita makan, kita jadi tak firm, kita tak solid, mudah sangat dipengaruhi atau mudah sangat kena psycho. Kita tak firm. Pasal dia punya neurotransmitter dia tak lancar, terputus. Jadi pemikiran kita tak sharp.
Jadi apa kita buat, kadang-kadang banyak halangan tu. Pokoknya benda tu tak normal lah, ya. Pasal dia punya nukleus dia punya kromosomnya tak stabil. Bayangkan kuman tak ada nukleus. Kenapa kuman tak ada nukleus? Sel darah merah pun juga tidak ada nukleus. Dua benda tu tak ada nukleus. Semua benda ada nukleus lah. Sel darah merah dikenal pasti dalam dunia tidak ada, dan kuman tidak ada nukleus. You cuba bagi jawapan. Kenapa Tuhan kita macam tu? Bantu bakteri. Jadi oleh kerana kuman adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan kerja-kerja jin, iblis dan syaitan. Itu sebagai dia punya medium untuk menghasut kita melalui kuman-kuman tadi supaya kita kecewa dan derita. Jadi dia punya kerja kuman tu, memang kerja kuman, kalau kerjanya A untuk pecahkan protein itu supaya tak jadi zat, dia akan pecahkan. Itu je kerja dia. Dia punya kerja tak berubah. Kalau kuman ini kerjanya ini sampai mati pun macam tu je lah kerjanya. Kalau kuman influenza H1N1 tu untuk nak bagi kita menggigil je bila asid kita pecah. Dia tak akan bagi serta lain. Jadi oleh kerana kuman itu mempunyai karakter yang tidak berbagai macam manusia, yang berbagai-bagai maklumat satu dunia dalam kita punya kromosom, tapi dia tak ada. Dia tak ada sebab apa? Dia tak ada maklumat. Why tak ada maklumat? Kerana kuman itu bukan satu benda yang kreatif. Dia tidak kreatif. Dia hanya dicipta untuk buat kerja satu perkara saja. Jadi jin, iblis dan syaitan, kalau dia punya kerja juga satu perkara. Kalau dia nak membisikkan untuk kita jadi itu je lah sampai bila-bila. Itulah. Makanya jin, iblis dan syaitan tak boleh masuk dalam kuman itu. Tetapi dia boleh mempengaruhi karakter kuman itu. Dia mengikut rentak karakter kuman itu. Kalau dia masuk dalam kuman punya program, ada nukleus, habislah kita. Dia masuk dalam kita punya nukleus, dia hancur kacau bilakan kita punya, habis kita. Dunia ni tengah-tengah buat kau terbang, tiba-tiba jadi bodoh. Tiba-tiba jadi kau terbang, hancur kita dibuatnya. Jadi nasib baik. Dan kuman ni akan menyerang darah kita, kan? Tapi dia tak boleh menembusi sel darah. Sebab sel darah tidak ada nukleus. Jadi iblis, jin dan syaitan juga tak boleh menyerang masuk dalam darah kita, tapi dia boleh mengalir dalam darah kita, tapi di luar sel. Tapi di luar sel darah merah. Jadi maknanya macam mana pun kita ni tetap ada ketahanan. Tetap ada ketahanan daripada menolak bisikan-bisikan pengaruh jin dan syaitan itu. Kerana diri sebenarnya takkan, akhirnya kita tersedar, ya Allah, betul tak? Bila terjadi apa-apa, akhirnya kita tersedar, Allah, pasal benda tu dia akan keluar. Bila kita teringat Tuhan, dia keluar. Bila tersedar, dia keluar. Atau bila kerjanya tamat, dia pun keluar. Dia hanya menumpang untuk menyelinap saja. Itu kata menyelinap saja tu. Dia tak boleh masuk tembus untuk duduk dalam program kita punya sel darah. Tak boleh. Pasal sel darah kita tak ada memperuntukkan ruang untuk dia. Itu yang sedikit dahsyat juga. Kenapa begitu? Jadi maknanya serangan-serangan kuman itu adalah anasi-anasi dia. Jadi setelah saya beritahu dulu, pakailah warna diri macam hari kita pakai biru. Setidak-tidaknya korek kita rasa dalam badan kita itu jadi tentram dan damai. Tak adalah kita mendapat idea-idea yang tak elok ketika kita memakai warna diri sama dengan warna alam. Betul? Okey? Jadi saya sebenarnya batuk ni ada 2-3 kali dah batuk. Setiap kali kelas saya batuk. Ada orang uji saya dah dalam kelas ni. Ada anak murid saya yang terdahulu lah, bukan kau yang terdahulu. Nak bunuh saya. Nak bagi suara saya hilang. Hari tu habis kelas suara saya langsung tak ada. Ni nak pergi mengajar kat Sabah lagi. Cuma ada lagi sehari nak mengajar kat Sabah ni. Nekat juga lah kan. Nasib baik keluar suara. Lepas tu jumpa ada benda bawah ni. Apa ni? Benda gatal apa ni?